Salam bahagia dan seperti biasalah untuk setiap malam Isnin, RB akan bersama dengan Polis Diraja Malaysia dalam ruang bicara bersama dengan PDRM. Dan sudah pasti hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton yang mungkin berkesempatan bersama dengan kami ketika ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara PDRM ialah perangkap cyber kedai akaun. Dan tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia DSP Nur Asrul Arif, iaitu Pegawai Penyiasat Kanan di Jenayah Telekomunikasi di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Jadi Tuan, apa khabar? Khabar baik tu. Terima kasihlah di atas jemputan pada kami pada hari ini. Dan kami juga berterima kasih pada Tuan kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara PDRM ini. Dan macam saya katakan, ini merupakan satu topik yang sebenarnya bukanlah baru, tetapi sebenarnya sudah pun berada di negara kita ini, berlaku di negara kita ini agak lama sebenarnya. Dan sudah pastilah anda juga mungkin ada pengalaman dan sebagainya yang ingin anda kongsikan bersama kami di ruang bicara ini. Jadi dua talian sebenarnya telah pun kami sediakan kepada anda, iaitu 0326979767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa juga lah, anda jangan lupa sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di Facebook dan juga di YouTube bernama TV. Baik, ini sesuatu yang macam saya katakanlah, ianya sudah pun mula menular sebenarnya bila kita bercakap tentang jenayah cyber ini. Dan setakat inilah kita nak berkongsi bersama dengan Tuan Nur Asrul sendirilah sejauh mana seriusnya bila kita bercakap tentang jenayah cyber di negara kita ketika ini, Tuan. Okey, Datuk, pada masa sekarang dengan munculnya ataupun wujudnya penularan wabak COVID-19, hampir semua orang berada di rumah ataupun di mana-mana lokasi, tidak bergerak dan memerlukan peranti komunikasi, contoh dia tablet ke telefon ke, untuk berkomunikasi, menjalankan transaksi perniagaan, belajar, tak kira tua ataupun muda. Jadi peluang ini diambil oleh penjenayah untuk mencari mangsa mereka dan menjalankan perdayaan, pelbagai perdayaan yang boleh dilaksanakan. Jadi jenayah cyber ni, kalau orang kata dikira peringkat kedua selepas COVID, bahaya dia tu. Jenayah cyber ni jadi tempat yang kedua, ancaman yang kedua, kepada rakyat negara kita, bagi saya lah. Sesuatu yang penting juga diketahui oleh penonton ketika ini lah, Tuan, ya, jenis jenayah cyber yang berleluasa ataupun yang berlaku di negara kita ketika ini, Tuan. Okey, dalam laporan polis yang diterima setiap hari, kita dapat simpulkan terdapat 6 jenis modus operandi yang paling banyak berlaku ataupun paling tinggi menelan kerugian, sama ada mangsa daripada dalam negara ataupun luar negara. Yang mana yang pertama sekali adalah jenayah belian atas talian, ataupun kita panggil e-belian. Okay. Yang kedua, tipu panggilan. Tipu panggilan ni ataupun kata samaran dia kita panggil Makau Scam. Penyamaran polis, penyamaran mana-mana institusi kerajaan ataupun bank, diikuti dengan tipu pinjaman tak wujud. Dan selepas tu kita ada e-kewangan, yang mana yang melibatkan sistem perbankan atas talian. Yang kelima kita ada pelaburan. Pelaburan tak wujud. Ni pelaburan tak wujud ni pelbagai, Datuk. Jadi daripada yang kita nampak secara fizikal, contoh dia pelaburan tanaman, binatang peliharaan, sehinggalah kepada pelaburan bersifat elektronik. Contoh dia pelaburan forex, dan sekarang kalau kita tengok pelaburan mata wang kripto, ada Bitcoin, ada pelbagai lagi. Ditambah lagi pada masa sekarang kerajaan telah meluluskan melalui ESC 3 exchanger yang untuk menjalankan transaksi perniagaan mata wang kripto ni. Jadi ada juga penjenayah yang ambil kesempatan untuk mewujudkan
penipuan-penipuan mata wang kripto ni. Dan yang akhir sekali tuan, yang keenam, akhir sekali pinjaman tak wujud. yang tu sebut tadi. Okey. Ya. Sesuatu yang penting jugalah. Tadi pun tuan sentuh sepintas lalulah. Kita menghadapi COVID-19 sebenarnya. Ini satu situasi yang cukup menekan kepada rakyat Malaysia. Kemudian ada ekoran daripada COVID-19 itu, kita ada PKP, kita ada PKPB dan juga PKPP. Jenayah cyber ketika ini, bila kita kaitkan dengan COVID-19 ini, apa yang mereka lakukan sebenarnya tuan? Jenis jenayah yang mereka lakukan. Okey, betul. Apabila permulaan wabak COVID-19, pada masa tersebut kebanyakan daripada rakyat kita memerlukan dengan segera peralatan-peralatan perlindungan diri, contoh dia face mask, sanitizer. Jadi ada penyenayah yang mengambil peluang untuk menawarkan barangan ini yang mana yang tidak wujud sebenarnya. Jadi apabila masyarakat berada dalam keadaan terdesak, mereka sanggup membeli dengan harga yang mungkin mahal, ataupun walaupun benda itu tidak sebenarnya wujud. Selepas itu juga, apabila ada yang kehilangan pekerjaan ataupun memerlukan wang dengan keadaan yang segera, penyenayah ni pun ambil peluang menawarkan pinjaman-pinjaman yang kononnya khusus untuk mereka yang disenarai hitamkan ataupun memerlukan pinjaman dengan keadaan yang segera. Jadi mereka menggunakan kemudahan media sosial untuk menawarkan pinjaman-pinjaman ni. Jadi apabila mangsa ni berminat, mereka diminta untuk membuat bayaran. Contohnya bayaran cengkeram, insurans, duty stamp. Jadi apabila mangsa ni buat bayaran, penyenayah akan dengan segeranya menghilangkan diri. Selain daripada itu juga, apabila masyarakat kita yang berada di rumah, mungkin ada di antara kita yang mungkin berada keseorangan ataupun tidak ada komunikasi dengan orang lain. Jadi apabila penyenayah berjaya menghubungi mereka, membuat penyamaran sebagai pihak berkuasa institusi perbankan, jadi apabila mangsa ni berasa takut, terancam dengan ugutan-ugutan yang diberikan, mangsa ni akan bagi akses kepada sistem perbankan internet. Kalau dulu mungkin mangsa perlu pergi sendiri ke bank untuk pindahkan duit ataupun serahkan duit kepada penyenayah. Tapi sekarang penyenayah pun pandai. Dia bagi saja link pautan kepada mangsa, klik pada link tersebut. Jadi mangsa ni akan disajikan dengan paparan yang kononnya daripada pihak berkuasa. Jadi mangsa cuma masukkan nombor akaun, kata nama, kata laluan bank yang diguna. Jadi pemindahan akan dilakukan daripada sistem perbankan milik mangsa ni. Ditambah lagi mangsa pun dengan sukarelanya menyerahkan kod yang sampai pada talian telefon bimbit milik mangsa ni. Kita tahu berlakunya jenayah cyber ni tuan ya. Kadang-kadang kita pun ialah macam macam tuan sebut tadi lah, e-belian dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula pihak yang mengendalikan jenayah seperti ini, yang mengetuai jenayah seperti ini, mencari mangsa-mangsa mereka? Apakah secara random ataupun memang telah pun ditarget kepada individu-individu tertentu tuan? Okey, Datuk. Proses berkenaan dia ikut modus operandi. Kalau kes-kes tipu panggilan, mangsa ni akan dihubungi ada kalanya secara rawak. Aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh penjenayah ni ada kalanya bertindak membuat panggilan secara rawak kepada setiap nombor yang ada dalam aplikasi yang digunakan. Tetapi kita percaya juga ada berlaku kebocoran maklumat di mana-mana peringkat. Jadi ada penyenayah yang menyasarkan mangsa-mangsa yang mempunyai simpanan yang kita kata agak banyak dalam milikan mereka lah. Jadi apabila mangsa ni dihubungi, ditambah lagi dengan ugutan yang dibuat kononnya ada kes dalam siasatan pihak polis ataupun bayaran cukai yang tertunggak. Jadi mangsa ni dengan mudahnya berasa takut dengan ugutan
Ditambah lagi kalau mangsa tu sudah orang kata agak berusia, jadi mungkin dia risau nak kena tangkap, nak kena reman ataupun harta dirampas oleh kerajaan. Jadi dengan mudahnya perdayaan tu berlaku. Kalau kes-kes percintaan atas talian ataupun love scam, selalunya benda ni berlaku apabila mangsa ni selalunya orang yang sedang cari pasangan lah, ataupun nak berkenalan. Jadi penyenayah akan menggunakan watak-watak kononnya lelaki yang berkerjaya, handsome macam Datuk lah. Jadi apabila mangsa ni percaya, penyenayah ni sebenarnya guna skrip saja, Datuk. Yalah, dia orang menggunakan bahasa-bahasa yang orang kata indah, mencairkan. Jadi apabila dia percaya, selain daripada harta, ada juga yang menyerahkan akaun mereka untuk digunakan oleh penyenayah. Saya tertarik hati bila Tuan sebut tentang kebocoran maklumat. Ini pun menjadi isu sebenarnya yang bermain di kalangan masyarakat. Mereka tahu ada agensi-agensi tertentu juga yang melakukan seolah-olah macam sindiket jugalah, membocorkan maklumat-maklumat peribadi, terutamanya di bank dan sebagainya. Jadi apakah tindakan pihak Tuan sendirilah di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ini lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini, Tuan? Okey, kita banyak menjalankan kerjasama dengan agensi-agensi yang mempunyai simpanan data. Sekiranya berlaku sebarang insiden kebocoran data, kita akan segera dimaklumkan dan siasatan akan dibuat. Begitu juga sekiranya ada proses-proses penjualan data melalui secara atas talian ataupun di media sosial. Jadi maklumat-maklumat ni apabila kita dapat dalam pemantauan, siasatan selanjutnya akan diteruskanlah untuk mengesan di mana kebocoran itu berlaku dan siapa yang bertanggungjawab membocorkannya. Jadi sebab itulah kita selalu ingatkan kepada mereka yang ada akses simpanan data ni supaya menyimpan data dan tidak membawa keluar daripada premis ataupun tempat kerja mereka. Ada tak berkemungkinan juga kita selaku orang biasa lah, rakyat biasa, kadang-kadang kesalahan itu juga sebenarnya berlaku kepada kita sendiri yang membocorkan perkara-perkara yang tak seharusnya kita maklumkan kepada orang lain? Ya, Datuk. Sekarang ditambah dengan orang kata penggunaan aplikasi media sosial, WhatsApp, Facebook. Jadi ada kalanya mereka yang mempunyai maklumat ni tanpa disedari ingin berkongsi, ingin menjadi orang nombor satu yang nak menyampaikan maklumat tu. Sedangkan tanpa mereka tahu ataupun mungkin tahu, maklumat-maklumat yang ada tu adalah maklumat yang terperingkat. Contoh dia laporan kejadian sesuatu insiden, ataupun maklumat-maklumat yang memang sepatutnya diklasifikasikan mungkin sebagai sulit, rahsia ataupun dokumen terperingkat. Dan saya juga nak dapat pandangan Tuan lah tentang e-belian. Ini pun satu lagi isu yang begitu hebat diperkatakan di luar sana. Banyak yang sudah pun tertipu mengharapkan membeli barangan-barangan melalui e-belian ini. Dan menjelangnya dalam bulan Ramadan sekarang ni kita berpuasa dan hari raya akan tiba tak berapa hari saja lagi, dan e-belian itu menjadi begitu popular sekarang ini. Jadi dari segi mudahnya mereka ini ditipu, selalunya macam mana, Tuan? Perkataan yang paling utama, saya rasa paling sesuai untuk e-belian ni, kita selalu kena tengok adakah ianya too good to be true ataupun terlalu betul untuk dipercayai. Sebab kebanyakan penyenayah yang menggunakan modus operandi e-belian ni, salah satu tarikan dia menggunakan produk-produk ataupun perkhidmatan yang orang kata rare ataupun jarang dijumpai. Contohnya kalau kita tengok sekarang, mungkin anak-anak muda ataupun mereka yang menggemari arena pemotoran, motosikal, nak beli motor RXZ. Jadi apabila motor dia letak dengan harga yang murah, menarik, yang paling susah lah nak dijumpai, jadi ramailah yang berminat. Jadi mungkin ada yang minta bayar cengkeram dahulu ataupun bayar dahulu.
Ditambah lagi kadang-kadang perasaan terdesak, tamak tu. Sebenarnya dalam kes-kes belian ni, perasaan tamak itulah yang paling banyak mengaburi pertimbangan di kalangan mangsa ni. Saya difahamkan kuih raya pun ada juga yang membeli melalui belian ni yang kena tipu dan sebagainya, tuan. Ada kuih raya, baju raya. Jadi kena sentiasalah kita boleh semak tu produk-produk ataupun barangan yang kita nak beli tu, apabila kita diminta buat bayaran, sebenarnya pihak polis ada menyediakan kemudahan untuk kita semak nombor telefon ataupun nombor akaun tu sekiranya ada terlibat dalam mana-mana siasatan oleh pihak polis. Selain daripada tu, ciri-ciri carian terutama di Facebook ataupun Google, sekiranya mana-mana produk ni bermasalah, kita boleh tahu sebenarnya tu. Bila kita buat carian tu memang ada. Kalau orang yang ditipu, mungkin dia akan buat posting memberitahu tentang kejadian yang berlaku. Macam kau scam pula, tuan. Walaupun ada tindakan-tindakan telah pun diambil oleh pihak berkuasa, termasuklah terutamanya PDRM sendiri, tetapi masih lagi berlaku di negara kita. Apakah ianya ada merupakan satu sindiket yang begitu organize ataupun macam mana, tuan? Okey, tu bercerita ataupun menyebut tentang jenayah tipu panggilan ataupun makau scam ni, sebenarnya pihak polis amat memerlukan bantuan dan kerjasama daripada syarikat telekomunikasi, industri telekomunikasi dan juga industri perbankan. Disebabkan dua komponen utama ini adalah perlu bagi melengkapkan pelakuan jenayah tipu panggilan ni. Syarikat telekomunikasi untuk proses panggilan yang diterima oleh mangsa, dan industri perbankan untuk kerugian ataupun wang milik mangsa ni dimasukkan serta dialihkan kepada mana-mana pihak. Jadi kita amat memerlukanlah kerjasama. Cuma antara kejayaan yang kita mungkin masyarakat tidak sedar, bermula daripada tahun 2018 dengan bantuan syarikat telekomunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, kita telah berjaya menyekat panggilan-panggilan VoIP yang menggunakan caller ID tempatan. Contoh dia macam guna nombor Bukit Aman, nombor IPK Kuala Lumpur, IPK Terengganu, nombor bank negara. Jadi nombor-nombor sebegitu dah tak boleh masuk dah dalam rangkaian perkhidmatan telekomunikasi kita. Cuma masalah dia pula, masyarakat kita apabila menerima panggilan daripada nombor-nombor yang mungkin pelik-pelik, ataupun nombor handphone yang memperkenalkan diri sebagai pihak berkuasa ataupun pihak institusi perbankan, masyarakat kita masih lagi mudah percaya perkara sebegini. Okey, sebelum kita berehat, saya juga nak dapat pandangan daripada tuan lah, kalau tuan ada statistik lah. Bila kita bercakap tentang jenayah cyber ini, tuan, jumlah yang mungkin dari segi statistiknya berapa dah berlaku sebenarnya jumlah penipuan bila kita bercakap tentang jenayah cyber ini, tuan, kalau tuan ada statistiknya lah. Okey, untuk statistik bagi tahun 2021 sejumlah 9,749 akaun bank yang digunakan dalam kes-kes yang melibatkan jenayah cyber ni. Jadi dia ada pelbagai pecahan lah, daripada segi pecahan kes tipu panggilan, 419 scam, e-belian ataupun pinjaman tidak wujud yang saya sebutkan tadi. Okey, nanti kita akan sentuh, tuan, tentang Kaldai account ini. Ini pun sesuatu yang penting juga untuk kita war-warkan kepada penonton-penonton. Tetapi apapun, kita akan berehat dulu buat seketika, tuan, ya. Dan kepada anda yang mungkin ingin bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita sembang-sembang ini, saya ulangi lagi, kami sediakan kepada anda dua talian seperti biasalah, 0326 979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula selepas ini nanti.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara PDRM dan kita masih lagi bercakap tentang perangkap cyber kedai akaun dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia DSP Nur Asrul Arif yang merupakan pegawai penyiasat kanan jenayah telekomunikasi di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Baik, sebelum kita nak sentuh tentang kedai akaun ini pun satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian. Mereka yang melibatkan diri dengan pinjaman menggunakan alung tuan ya, dikatakan antara mereka yang mungkin mudah sebenarnya terdedah kepada pihak-pihap ataupun kepada sindiket yang akan menggunakan nombor telefon mereka untuk jenayah cyber ini, tuan. Mungkin pandangan tuan. Itu dalam proses peminjaman ataupun pinjaman dengan alung. Jadi salah satu teknik yang mereka gunakan adalah mereka akan meminta bakal peminjam ataupun peminjam ini untuk menyerahkan kad ATM milik mereka bersama dengan nombor PIN dan pada masa sekarang kita dapati alung-alung ni juga meminta mangsa untuk menyerahkan kata nama dan juga kata laluan untuk sistem perbankan internet. Manakala talian yang digunakan untuk menerima kod OTP ataupun TAC ini akan didaftarkan atas nombor yang digunakan oleh alung ni. Jadi secara tidak langsung akses ataupun kawalan ke atas akaun tu bukan lagi milik pemilik akaun tetapi milik orang yang dikatakan sebagai alung. Jadi mereka yang ada akses ini boleh menjual ataupun menyerahkan kepada mana-mana penjenayah yang lain untuk menerima wang daripada hasil kegiatan jenayah tu. Baik tuan, kita nak bercakap tentang kedai akaun ini. Apa yang sebenarnya dimaksudkan sebagai kedai akaun ni, tuan? Okey, kedai akaun ni adalah mereka atau individu ataupun syarikat perniagaan yang membenarkan akaun milik mereka dimanipulasikan dan digunakan oleh penjenayah untuk menerima wang daripada hasil kegiatan jenayah mereka. Sebab dalam kes-kes jenayah cyber ni antara komponen penting adalah akaun. Jadi penjenayah cyber ni dia tak akan guna akaun sendiri untuk menerima wang daripada hasil kegiatan jenayah. Jadi maksudnya kedai akaun ini melakukan ataupun memberikan nombor akaun mereka itu dengan rela, bukan atas paksaan ataupun sebagainya, tuan. Dengan rela, cuma ada yang mengetahui akaun mereka akan digunakan untuk tujuan jenayah dan ada juga yang tidak mengetahui akaun mereka akan disalahgunakan oleh bila tidak diketahui itu apa modus operandi ataupun penipuan yang dilakukan oleh pihak sindiket ni, tuan? Okey, selalunya yang orang yang tak tahu akaun dia digunakan ni antaranya adalah mereka yang meminjam dengan alung tadi dan dalam kes love scam ataupun cinta atas talian ni ada juga yang diperdayakan apabila dia tak ada duit nak bagi pada kononnya teman lelaki mereka atas talian ni, mereka diminta untuk membuka akaun, daftar perniagaan. Jadi akaun ni akan digunakanlah. Cuma dalam kes-kes bawah love scam ni, akaun ni akan digunakan untuk love scam yang lain ataupun dalam kategori pintasan akaun email syarikat. Ada juga yang digunakan untuk terima wang daripada hasil kegiatan sebegitu. Ada tak laporan yang PDRM terima sendirilah, tuan, yang mengatakan ataupun melaporkan bahawa akaun mereka telah digunakan oleh sindiket tersebut? Ada, memang kita ada terimalah laporan-laporan daripada mereka yang mendapati mereka telah disenarai hitamkan ataupun mereka mendapat tahu bahawa mereka dicari oleh pihak polis bagi membantu siasatan. Jadi apabila dapat tahu duit mungkin dah keluar pada masa tersebut. Jadi ada kalanya juga bank yang akan menghubungi pemilik akaun untuk memberitahu untuk menutup akaun ataupun minta hadiah ke bank lah bagi memberikan keterangan. Dan selalunya, tuan, kadang-kadang saya pun ragu-ragu jugalah apa yang mereka peroleh kepada yang menjadi kedai akaun ini. Apakah mereka juga sebenarnya mendapat ganjaran yang cukup besar sebenarnya daripada sindiket yang menjalankan
tindakan penipuan cyber ni, tuan? Okey, ada pemilik akaun yang dibayar secara bulanan. Ada juga pemilik akaun yang dibayar mengikut peratusan daripada hasil yang dilakukan melalui kegiatan jenayah tu. Mungkin ada yang dibayar 10%, 5%, bergantung. Cuma tawaran-tawaran yang dibuat oleh penyenayah ni kepada pemilik akaun ni selalunya lumayan lah. Jadi berbaloi ataupun dengan tindakan undang-undang yang mungkin diterima tu, mungkin mereka rasakan berbaloi pada masa tersebut. Tetapi apabila mereka dicari oleh pihak berkuasa ataupun dituduh di mahkamah, masa tu barulah mereka sedar bahawa benda tu tak berbaloi sebenarnya. Majoriti kedai akaun ni siapa sebenarnya, tuan? Okey, majoriti dia kalau kita tengok memang rakyat Malaysia lah. Cuma kalau dari segi jantina, kaum lelaki mengungguli carta hampir 100% lagi tinggi daripada wanita yang menjadikan kedai akaun. Dan antara fakta berkaitan dengan kedai akaun ni, untuk tahun 2021 ni, kita ada satu akaun yang mana digunakan hampir 137 kes terlibat bagi satu akaun. Dan jumlah akaun yang terlibat dalam siasatan pihak polis bagi tahun 2021 sehingga semalam kita ada 9,749 akaun bank yang digunakan oleh penyenayah. Jadi cara dia orang tu macam mana, tuan? Artinya duit yang mereka peroleh ataupun akan dimasukkan ke dalam katalah akaun saya yang saya diberikan, saya anggap diri saya sebagai kedai akaun ini akan dimasukkan ke dalam akaun saya, dan berapa lama pula duit itu akan tersimpan di akaun saya itu? Okey, sebenarnya proses ni berlaku amat pantas. Kalau dulu mungkin 3-4 tahun dahulu kita tengok proses ni berlaku dalam masa yang orang kata lama. Mungkin hari ni ditipu, pagi ni kena tipu, petang baru dikeluarkan. Tetapi pada masa sekarang penyenayah pun dah sophisticated lah. Dia dah orang kata improvise diri mereka. Jadi pada masa sekarang daripada satu akaun penyenayah ni akan pindah lagi kepada lapisan yang seterusnya, sehinggalah ke 3 ataupun 4 lapisan. Jadi benda ni sekaligus menyukarkanlah pihak polis dan juga institusi perbankan untuk mengekang daripada duit ni terus mengalir. Jadi ada juga kes yang mana duit daripada dalam negara ni dipindahkan dengan segera ke luar negara. Pun ada juga. Ditambah lagi pada masa sekarang sistem perbankan internet ataupun pembelian mata wang kripto ni dilakukan dengan mudah. Jadi salah satu cabaran kepada pihak polis dalam tindakan kita untuk mengekang duit mangsa ni daripada terus dilarikan oleh penyenayah ataupun digubah menjadi harta kepada penyenayah. Apa yang dilakukan oleh pihak PDRM sendirilah, kalau kita boleh berkongsi bersama dengan tuan lah, dalam menghadapi macam tuan sebut tadilah, sistem ataupun cara penipuan sindiket ini yang lebih sophisticated sekarang ini. Jadi apakah PDRM juga sebenarnya telah pun mengambil langkah-langkah yang bersesuaian sebenarnya untuk mengatasi masalah ini, tuan? Untuk makluman Datuk, sebenarnya kita telah banyak menjalankan kerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dengan industri perbankan kita engage melalui bank negara. Bagi perkembangan teknologi juga kita ada bantuan daripada Cyber Security Malaysia. Jadi proses ini masih lagi berjalan dan kita sedang pertingkatkan. Cuma mungkin ada kekangan lah. Mungkin kalau kita lihat daripada syarikat telekomunikasi, panggilan-panggilan VoIP ni masih lagi sukar untuk kita kesan daripada mana penyenayah ni beroperasi. Sebab kebanyakan daripada penyenayah ni ada yang menggunakan IP address daripada luar negara. Itu jadi salah satu cabaran lah. Macam industri perbankan pula, kita hadapi kesukaran dari segi proses layering
macam yang Datuk sebut tadi, daripada satu akaun mungkin dipindahkan kepada akaun-akaun yang lain. Ditambah lagi pengendali-pengendali akaun keldai ni sebenarnya mungkin berada di satu tempat yang berbeza dengan pemilik akaun. Jadi sukarlah sikit untuk kita kesan. Dan saya juga tertarik hati kalau kita lihat tentang kejayaan yang dicapai oleh PDRM baru-baru inilah, yang telah berjaya menumpaskan sindiket penipuan pembiayaan keldai akaun pinjaman peribadi yang bernilai lebih daripada 4.7 juta. Jadi mungkin boleh tuan singkapkan sedikit apa yang berlaku sebenarnya, tuan. Jadi dalam sindiket keldai akaun ni, mereka akan mendapatkan akaun-akaun daripada orang ramai. Tawaran akan dibuat melalui aplikasi media sosial, contoh dia Facebook ataupun WhatsApp. Mereka akan menawarkan kepada orang ramai tawaran-tawaran kerja dengan gaji yang mungkin bernilai tinggi, tetapi tidak perlu kerja penat ataupun mungkin berada di luar negara. Tetapi apabila orang ramai berminat, mereka cuma diminta untuk menyerahkan akaun ataupun kad ATM ni untuk digunakan oleh penyenayah. Jadi kad ataupun akaun bank ni akan dijual oleh sindiket-sindiket penyenayah ni kepada sindiket yang lain. Jadi mereka cuma bertindak untuk menerima wang daripada hasil kegiatan jenayah dan akan salurkan semula kepada penyenayah yang lain. Apakah tindakan undang-undang boleh diambil sebenarnya kepada mereka yang mungkin ialah kalau secara sedarnya memang menjadi keldai akaun ini, tetapi ada juga mungkin individu ataupun golongan tertentu yang mungkin tidak sedar bahawa akaun mereka digunakan. Jadi bagaimana nak mengimbangi situasi ini bagi pihak PDRM sendiri, tuan? Okey, dalam siasatan kita akan melaksanakan dulu mungkin tangkapan ataupun kita akan ambil rakaman percakapan. Jadi daripada situ kita akan kaji keterangan-keterangan lain. Contoh dia macam rakaman CCTV di tempat pengeluaran wang, ataupun adakah mungkin mangsa ataupun keldai akaun ni telah membuat laporan polis sekiranya kad ATM ataupun akses perbankan mereka ni telah diceroboh oleh orang lain. Jadi perkara-perkara berkenaan kita akan ambil kira lah dalam siasatan pihak polis. Dan setelah selesai siasatan, kita akan rujuk kertas siasatan kepada Jabatan Peguam Negara untuk nasihat ataupun tindakan selanjutnya. Okey, macam love scam, kita kembali semula lah kepada scam mencari pasangan, mencari girlfriend, mencari boyfriend dan sebagainya. Love scam ini sendiri pun apa kesukaran yang dihadapi oleh pihak PDRM sebenarnya? Bolehkah kita nak trace siapa sebenarnya yang menipu itu sebenarnya, di mana dia berada dan sebagainya bagi pihak PDRM? Okey, dalam kes-kes love scam ni, pihak polis mendapat banyak kerjasama daripada agensi-agensi penyedia perkhidmatan. Contoh dia Facebook, Twitter ataupun laman-laman web yang mungkin dijadikan sebagai tempat ataupun platform bagi penyenayah ni beroperasi. Jadi bantuan daripada maklumat berkenaan kita akan kembangkanlah, contoh dia daripada nombor telefon ataupun akaun bank yang mungkin digunakan oleh penyenayah ni. Kita akan wujudkan perkembangan siasatan yang mana kita akan kesan di mana penyenayah tu berada dan apakah pendayaan yang mereka gunakan. Tapi selalunya bila kita sebut tentang love scam ini, penjenayah tu betul ke, tuan, sebenarnya berada di luar negara, bukan di Malaysia? Ada kemungkinan penyenayah ni berada di luar negara tetapi menggunakan keldai akaun di Malaysia. Tetapi ada juga yang memang berada di Malaysia. Cuma mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjukkan seolah-olah mereka ini berada di luar negara. Okey. Satu lagi tentang Macau scam. Ini pun dah lama sebenarnya wujud, tuan, ya. Dan kita lihat bahawa apabila PDRM membuat serbuan tangkapan dan sebagainya, yang terlibat itu adalah mereka-mereka daripada luar negara kita. Jadi apa pula modus operandi mereka? Apakah mereka menipu untuk mendapat sindiket ini berlaku untuk menipu rakyat Malaysia, ataupun selalunya target mereka ialah
mereka yang berada di luar Malaysia sebenarnya? Okey, bagi warga asing yang ditangkap di dalam negara kita, memang boleh dikatakan hampir 90% ataupun lebih lagi daripada mereka ni sebenarnya menjalankan kegiatan perdayaan ke atas rakyat negara mereka sendiri. China is a good example. Kita mempunyai kerjasama lah dengan polis Taiwan, polis China, Thailand, di mana terdapat sedikit-sedikit daripada negara-negara berkenaan datang ke negara kita untuk beroperasi. Mereka memilih negara kita ni disebabkan yang pertama sekali mengelakkan pengesanan daripada agensi penguatkuasa di negara mereka, dan yang kedua adalah kemudahan ataupun kelajuan internet yang ada di negara kita memadai untuk mereka menjalankan kegiatan penipuan ke atas rakyat di negara mereka. Selalu penipuan bentuk apa yang mereka lakukan, Tuan, untuk menarik mangsa daripada negara mereka sendiri, Tuan? Yang paling banyak sekali pada masa sekarang pelaburan atas talian, dan juga panggilan penipuan lah. Sama juga macam negara kita. Cuma di negara, bagi yang menipu rakyat negara kita ni, ianya kita percaya didalangi oleh warga tempatan. Cuma daripada siasatan yang kita jalankan, ada kalanya mereka ini beroperasi daripada luar negara. Tetapi tidak mustahil. Ada juga tangkapan yang kita buat, mereka ini beroperasi di dalam negara. Ditambah lagi dengan situasi COVID semasa ni, jadi nak keluar negara mungkin tak boleh. Mereka terpaksa berada di dalam negara untuk meneruskan kegiatan-kegiatan penipuan mereka. Okey, kita akan berehat sekali lagi Tuan, tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu panggilan yang saya difahamkan dah ada pun di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, yang berbahagia. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baha sehat? Alhamdulillah, ni tengah mengah ni, berbuka puasa ni. Tapi mengah-mengah saya juga, saya kena sokong lah ruang bicara ni kan, nak kena tanya juga soalan ataupun pencerahan. Terima kasih. Tambah pula dengan isu scammer ni kan. Ya. Jadi pada saya macam ni lah sekarang. Apa khabar, Tuan? Baik. Sihat, okey lah Tuan. Ya. Okey, pada saya sebagai rakyat biasa lah ya, apa ni Zakawi, ya, Tuan. Kita cerita panjang-panjang pun scammer apa semua ni masih wujud. Ya. Scammer ni wujud sejak dulu lagi. Tapi dulu bila tak ada gadget-gadget apa online apa semua ni kan, mereka menggunakan banner apa semua, ditampal kat pokok, dinding apa semua kan. Betul. Tapi sekarang ni apabila pihak polis tahniah lah, pihak polis dah buat apa semua ni kan, tangkapan apa semua ni, dia orang dah tukar strategi. Dia gunakan FB, dia gunakan online ni kan. Kadang-kadang yang saya tak faham tu, dia gunakan wajah ataupun gambar yang boleh meyakinkan orang yang benda tu bukannya money lender. Dia kata koperasi lah, ini lah. Saya dah telefon dah sekali. Bila tanya last, kita ni kewangan yang macam ni lah, money lender ni. Jadi pada saya nak tanya seikhlas-ikhlas ni pada Tuan ni kan, mungkin kalau Tuan nak boleh jawab, adakah pihak polis sekarang ni ni maju ke depan? Maknanya ada pihak mengatakan kalau pergi kat polis pun kata polis ni macam seolah-olah macam one stop center je. Dia ambil laporan kita, lepas tu dia senyap je. Terjadi pada saya juga sekali. Saya cakap apa boleh ke pihak PDRM datang ke rumah saya ni OKU. Oh, saya kena pergi juga. Terpaksa lah saya suruh jiran saya pergi kan, bawa saya. Dan sampai sana polis pun cakap kita buat laporan aja, berapa polis pun kena. Itu macam mana nak meyakinkan benda ni akan selesai sekarang. Jadi saya nak nanya Tuan ni kan, adakah PDRM ni dah betul-betul bersedia untuk hapuskan betul-betul atau tangani benda ni? Macam katalah ditangkap scammer. Ambil scammer ni sebagai informer ke apa, belajar daripada dia ke apa semua kan. Jadi
Yelah, rakyat pun nak tunggu-tunggu juga kan. Sebab benda ni berlarutan sampai bila-bila. Saya rasa macam COVID juga lah. Kejap naik, kejap turun. Sekali ya. Itu saja saya nak bagi pencerahan dan mungkin pertanyaan ke apa macam mana. Nak dapatkan pencerahan dan juga jawapan yang seikhlas-ikhlasnya daripada pihak tuan ni. Faham. Terima kasih Sekrawi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar. Satu luahan yang ikhlas sebenarnya dilontarkan oleh Bahar sebenarnya. Dan kita percaya bahawa DSP Asrul sebenarnya boleh menjawab persoalan yang anda bangkitkan. Tapi tunggu dulu Bahar, kerana kita akan berehat dulu seketika. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara PDRM yang kami bawakan kepada anda, tentunya bernama TV. Baiklah, kami cukup berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara PDRM, dan kita akan menjawab persoalan yang bangkitkan oleh Bahar. Tapi sebelum itu kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun ada di talian kami. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Dan juga di panel. Ada dua perkara lah. Pertama sekali tentang scam ni. Adakah orang dalam buat kerja-kerja ni juga terlibat? Orang dalam tu maksudnya? Macam yang pekerja bank dan sebagainya. Oh, okey, faham. Dan lagi satu ialah tentang scam ni. Kebanyakannya berlaku di kalangan doktor boleh percaya, lawyer boleh percaya. Jadi macam mana boleh jadi begitu? Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Jadi persoalan-persoalan yang menarik juga di penghujung ini sebenarnya Tuan Nur Asrul respon daripada anda untuk persoalan yang dibangkitkan oleh Bahar dari Kuala Lumpur tadi, Tuan. Okey, yang pertama sekali terima kasihlah pada Cik Bahar di atas komen dan juga luahan pertanyaan yang diberikan tu. Untuk makluman, apabila laporan polis diterima, adalah menjadi tanggungjawab kepada kami untuk menjalankan siasatan. Jadi apabila laporan polis diterima, kita akan jalankan siasatan awal. Adakah berlakunya pelanggaran undang-undang ataupun kejadian jenayah. Jadi sekiranya faktor-faktor itu semua ada, kertas siasatan akan dibuka di bawah mana-mana seksyen ataupun peruntukan undang-undang yang bersesuaian. Kalau kes di bawah jenayah komersial, paling utama sekali kita akan buka di bawah seksyen 420 kanun kesiasaan. Jadi apabila kertas siasatan ini dibuka, nombor telefon yang digunakan oleh penyenayah, nombor akaun yang digunakan oleh penyenayah ni kita akan hantar kepada agensi-agensi yang berkaitan. Contoh dia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Bank Negara, untuk diambil tindakan, sama ada sekatan ataupun disenarai hitamkan. Jadi selain daripada itu juga, sebenarnya kalau mangsa ni ditipu, sebelum pergi ke balai polis untuk membuat laporan, sebenarnya kami di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah mewujudkan saluran-saluran untuk orang ramai memaklumkan terlebih dahulu insiden yang berlaku ni. Yang pertama sekali yang kita ada adalah kita ada pusat panggilan yang dipanggil sebagai CCID Scam Response Center. Jadi kalau orang ramai ditipu ataupun nak bertanya tentang panggilan yang diterima, adakah benda ni betul ataupun tidak, ataupun iklan yang dipaparkan pun meragukan, jadi dia boleh berhubung di talian 03 2610 1559 ataupun 03 2610 1599. Ni pusat panggilan ni beroperasi daripada jam 8 pagi sehingga jam 8 malam. Kita ada satu pegawai berpangkat ASP ataupun inspektor dan dibantu oleh 2 anggota. Mereka ada kat sana. Selain daripada tu, kalau tak nak telefon, boleh juga hantar WhatsApp, hantar teks ke nombor 013 2111
222. Boleh hantar WhatsApp untuk bertanya ataupun memaklumkan apa-apa juga kejadian berkaitan dengan jenayah komersial yang berlaku. Okey. Dan PDRM sentiasa memberi perhatian kepada setiap laporan ataupun aduan yang dibuat, tuan ya. Ya, tuan. Okey, Abdullah Osman, ini pun menarik jugalah soalan yang dikemukakan. Dia nak tahu bila wujud satu penipuan itu, sindiket penipuan ini, scam ini sendiri, apakah ada orang dalam juga? Maksudnya orang dalam tu kalau lah nombor akaun bank diberikan kepada pihak yang tak sepatutnya, apakah pekerja-pekerja bank itu juga ada yang terlibat barangkali lah apa yang tuan sebut di awal tadi? Okey, sebenarnya ianya adalah mungkin faktor yang kita tak boleh nak sangkal, tetapi pihak bank juga saya percaya mengambil langkah yang amat ketat kepada kaki tangan dia daripada membocorkan maklumat. Jadi mungkin mereka akan menjalankan tapisan ataupun mengesan sekiranya mana-mana insiden berlaku ataupun insiden kebocoran maklumat ni berlaku di kalangan kaki tangan mereka. Dan pihak bank juga sebenarnya ada membuat laporan polis jika mereka mendapati ada kaki tangan mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jenayah cyber ni. Bila kita sebut tentang scam tadi tuan tuan apa ada sentuh sebenarnya macam love scam dan sebagainya lah. Kadang-kadang kalau kita lihat mereka yang menjadi mangsa tu bukan kecil-kecil anak lah dalam bahasa yang mudah. Ada doktor macam apa ni Cik Abdullah sebut, ada lawyer dan sebagainya. Jadi modus operandi itu kita faham lah, tetapi bagaimana mereka boleh mempengaruhi sebenarnya kepercayaan itu, memperolehi kepercayaan itu tuan? Apakah kerana rakyat Malaysia ni secara keseluruhan belum lagi meletakkan diri mereka kepada sifat berhati-hati ataupun sebagainya tuan? Tak tahulah pandangan ikhlas kepada tuan. Apabila mangsa dalam kes-kes tipu panggilan menerima panggilan telefon, salah satu objektif utama penjenayah ni adalah mewujudkan ketakutan. Jadi apabila mangsa ni berasa takut, dia dah panik, jadi dia akan ikut apa juga arahan yang diberikan oleh penjenayah ni. Memang dalam kes-kes tipu panggilan ni kebanyakan mangsa yang mengalami kerugian yang besar adalah mereka yang berpendidikan tinggi ataupun berjawatan. Jadi sikap nak bertanya dengan orang lain, nak berkongsi masalah ni kadang-kala mungkin tidak ada pada mereka yang dikategorikan sebagai orang yang berilmu ataupun berjawatan tinggi ni. Dan bagi mereka yang mungkin telah mempunyai anak-anak, kadang-kala mereka tidak ingin ataupun tak nak menyusahkan ahli keluarga mereka dengan masalah yang mereka hadapi. Sebab sepatutnya panggilan yang diterima tu kalau dia bertanya kepada jiran ataupun kepada ahli keluarga yang lain, perkara ni sebenarnya boleh dielakkan. Tapi sifat tak nak bertanya, nak simpan rahsia, memang akan menjadikan mereka ni sebagai mangsa yang berpotensi untuk mengalami kerugian yang tinggi. Tapi daripada pengalaman tuan sendirilah, bagaimana tuan melihat tentang pendirian masyarakat, pendirian kita secara umumnya lah, bila kita cakap tentang betapa mudahnya scammer ini menipu kita, betapa mudahnya kita menjadi mangsa kepada scammer ini. Kelemahan kita apa sebenarnya? Salah satu ciri masyarakat negara kita sebenarnya benda tu bagus, tetapi apabila dari segi konteks tipu panggilan ni yang jadi tak bagus adalah sikap patuh kepada agensi penguatkuasa undang-undang ataupun institusi perbankan. Jadi apabila orang telefon bagi tahu dia ni mungkin daripada polis ke, daripada LHDN ke, SPRM ke, dengan mudahnya dia memberikan maklumat tentang diri dia, kewangan dia, berapa akaun bank ada, apa aset yang ada. Jadi apabila mangsa penjenayah ni telah membuat profiling kepada mangsa, dengan mudahnya mereka akan memberitahu mangsa ni akan ditangkap, direman ataupun akan dikenakan apa-apa juga tindakan, sama ada civil ataupun jenayah. Jadi mangsa ni akan menyerahkan semua maklumat tentang bukan setakat maklumat, tetapi aset yang mereka ada ni, simpanan,
ataupun mereka akan cairkan simpanan tetap mereka di bank untuk diserahkan kepada penyenayah. Kononnya selalunya penyenayah-penyenayah ni akan memberitahu simpanan ni akan disimpan mungkin untuk satu tempoh masa sehingga siasatan selesai. Sebenarnya dalam siasatan pihak berkuasa tidak wujud sama sekali proses penyitaan harta ni melalui panggilan telefon. Apa-apa juga proses siasatan ataupun penyitaan harta ni dia akan dilakukan secara bersemuka. Kita tak pernah buat secara melalui panggilan telefon ni. Betul atau tidak tuan ya, di penghujung ni lah kita masih ada masa lagi sebenarnya. Penjenayah ini yang scammer ni lah yang menggunakan panggilan telefon, mereka sebenarnya membaca skrip yang telah pun disediakan oleh pihak penjenayah itu sendiri sebenarnya tuan ya. Ya Datuk, memang penjenayah ni kebanyakannya kalau kita daripada tangkapan yang kita buat adalah mereka yang berumur 20 sehingga 30 tahun. Jadi mereka telah dibekalkan dengan skrip-skrip yang menunjukkan seolah-olah mereka ni agensi bekerja dengan agensi penguatkuasa ataupun institusi perbankan. Jadi skrip ni akan mewujudkan ketakutan bangsa ni ke atas panggilan. Ditambah lagi ada kalanya dalam panggilan yang dibuat tu dia ada dah ada kesan bunyi, sound effect. Mungkin ada bunyi macam seolah-olah berada di pejabat, di balai polis, mungkin ada kedengaran siren ataupun kedengaran bunyi pintu penjara dibuka ditutup. Ada kalanya seolah-olah wujud penyenayah ni bekerja di bank ataupun di pejabat pos pun ada. Kadang-kadang ada juga di polis jadi mangsa walaupun berjaya mengatasinya. Mereka pun kadang-kadang telefon salah nombor katnya pergi kepada pihak polis sendiri. Ada, memang ada tu. Okeylah tu. Tuan, kita di penghujung sebenarnya tuan, tinggal lebih kurang 1-2 minit saja lagi. Jadi pesanan dan juga pesanan pihak tuan lah kepada rakyat Malaysia yang mungkin berkesempatan mengikuti program kita malam ini tuan. Jadi harapan daripada kami di bahagian siasatan jenayah cyber dan multimedia dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni, kami amat berharaplah apabila orang ramai menerima panggilan-panggilan yang kononnya datang daripada agensi penguatkuasa, jabatan kerajaan ataupun daripada mana-mana yang mendakwa mereka ni dalam masalah, mungkin akan ditangkap ataupun menjalani proses siasatan. Janganlah percaya saluran-saluran yang saya sebutkan sebentar tadi tu ada untuk orang ramai membuat semakan, dan jika tiada akses, pergi sendiri ke balai polis ataupun berkongsi masalah ni dengan ahli keluarga ataupun jiran-jiran yang terdekat. Sebab perkongsian masalah ni sebenarnya yang banyak membantu. Betul. Dan kalau dalam pembelian barangan atas talian, selalu ingat too good to be true. Kalau kita tengok benda tu terlampau bagus untuk dengan harga yang begitu murah. Janganlah kita dengan excited sangat. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan DSP Nur Asrul kerana sudi bersama kami di ruang bicara PDRM ini, dan banyak jugalah yang kita ketahui sebenarnya daripada apa yang telah pun diterangkan oleh Tuan DSP Nur Asrul, dan apapun kita harus lebih berhati-hati kerana sebenarnya sikap kita itulah yang menentukan sama ada kita akan menjadi mangsa ataupun tidak kepada penipuan jenayah cyber ini. Dan jangan lupa kita masih lagi menghadapi COVID-19 yang dikatakan kembali semula menjadi begitu serius. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan seperti selalu yang saya pesan kepada anda, kita jaga keluarga kita, dan kita jaga negara kita. Jumpa lagi.